Okey, so hari ini kita akan sambung lagi kepada subtopik yang kedua, iaitu garis lurus selari dan garis lurus berserenjang. Ya. Okay. Garis lurus selari sebenarnya kamu pernah belajar semasa Form 3 sudah. Okay. So sebenarnya tambahan hanya garis lurus berserenjang lah, tapi cikgu akan ajar dua benda ini serentak. So pertama yang kamu kena faham ialah apa maksudnya dua garis lurus ialah selari dan apa maksudnya garis lurus berserenjang. So kalau garis lurus selari kamu akan nampaklah macam jalan raya. Dia selari. Kalau berserenjang, dua garis itu persilang dan dia persilang dengan syaratnya mesti 90 darjah. Okay. So cikgu nak tanya kamu kalau sekarang cikgu ada satu segitiga. Okey, cikgu ada satu segitiga. Kenapa ni? Kejap. Kenapa tak boleh lukis? Tak apalah, main. Lukis dengan tangan lah, kurang cantik sikit. Okay, katakan cikgu ada satu segitiga bersudut dekat PQR. Okay. Cikgu nak tanya kamu, di sini ada tiga garis lurus. Garis lurus mana dua garis lurus adalah perserenjang? PQ dengan QR. Okay. So PQ dengan QR adalah perserenjang. Dan kamu boleh kalau malas tak tulis perserenjang boleh pakai simbol inilah untuk menunjukkan dia perserenjang. Okay. So soalan yang berkaitan dengan tajuk garis lurus selari dan perserenjang, bukan tiap-tiap kali dia akan sebut garis ini berserenjang dengan garis ini, garis ini selari dengan garis ini. Kadang-kala dia akan bagi, contohnya cikgu bagilah satu segitiga bersudut dekat. Lepas tu kamu sendiri kena faham lah, bila itu ialah satu segitiga bersudut dekat, kita ada sifat PQ berserenjang dengan QR. Di mana maklumat ini diberi secara tidak langsung. Okay. Contoh lain, di sini itu melibatkan poligon lah. Okay, katakan cikgu bagi satu trapezium. Sorry tak berapa cantik. Okay. Satu trapezium macam ni. Okay, katakan trapezium ini ialah A, B, C, D. Okay. So di sini ada sifat selari dan berserenjang tak? Ada. Okay, selari punya ke serenjang punya? Dua-dua. Trapezium dua-dua ada. Okay, yang selari punya ialah AB dengan AB dengan CD. CD. Ada lagi? Tak ada. Tak ada. Okay, kalau perserenjang? AB dengan AD. Okay, AB dengan AD. Ada lagi? AD dengan AC. AD dengan DC. DC. Okay. So kita ada sifat selari satu pasang, sifat perserenjang ada dua pasang. Okay. So soalan jenis ini bila dia kata dia ialah trapezium, okay, trapezium pasti ada satu pasangan selari lah. Perserenjang kamu kena tengok sebab bukan semua trapezium ada perserenjang. Kalau trapezium jenis ini tak adalah, dia hanya ada sifat selari satu pasang saja. Begitu jugalah cikgu boleh tanya segi empat. Cikgu boleh tanya segi empat selari. So jangan tengok saja itu segi empat. Lepas tu awak tak ada maklumat sudah. Bila dia kata segi empat, sebenarnya kalau segi empat sama, kita ada maklumat dua pasangan selari, dua pasangan perserenjang. Semua ini kamu kena hati-hatilah sebab bukan tiap-tiap kali soalan begitu direct. Garis AB selari dengan garis CD. Lepas tu sekian. Dia kadang-kadang pakai satu gambar aja, tapi sebab sifat gambar macam sifat segitiga bersudut dekat itu sendiri, kita tahu okey ini ada satu pasangan selari. Kalau trapezium tadi itu ada satu pasang selari, ada dua pasang berserenjang.
Okay, boleh So, dalam tajuk geometri koordinat, apa yang kamu kena tahu ialah bila dua garis lurus itu adalah selari, kita akan tahu kecerunan dia adalah sama. Okay, M1 sama dengan M2. Maksudnya kecerunan garis bukan, ini peserenjam. Maksudnya kecerunan garis AB ini, nilai dia akan sama dengan kecerunan garis CD. Itu maksudnya Tapi kalau dia peserenjam pula, sifat yang ada ialah hasil darab dua kecerunan itu ialah -1. Okay. So, cikgu nak tanya kamu. Katakan sekarang cikgu bagi 1/4 tepat. Sorry ya, sengit sikit. 1/4 tepat. Kadang-kadang soalan tak bagi simbol bersudut dekat itu, tapi dia kata dalam ayat itu dia memberitahu kita, okey, ada orang kejap. Dalam ayat itu dia memberitahu kita, okey, katakan ini ialah A, B, C, D. Dia beritahu dalam ayat A, B, C, D ialah sebuah segi 4 tepat. Okay. So AC ialah perpenjuru, BD ialah perpenjuru So di sini semua ada 6 garis 4 sisi tepi itu dan 2 perpenjuru. Okey, cikgu nak tanya. Selari ada tak? Ada. Apa dia? AB dengan DC. AB dengan DC. Ada lagi? AD dengan BC. AD dengan BC. Okey. Ada lagi? Ada lagi? Ada. Okey. Bagaimana pula dengan berserenjam? AD dengan AB. AD dengan AB. AB dengan BC. AB dengan BC. AB AD AD dengan DC Okey. AB ada lagi tak? Ada dengan AB dengan BC. Okey, AB dengan BC. Ada lagi? BC dengan CD. Okay, BC dengan CD. Senang kata, kita nampak sini ada 4 kali 90 darjah kan? So, mesti ada 4 pasang. Okay, ada lagi tak? Bagaimana dengan AC dan BD? AC dengan BD. Berserenjam tak? Berserenjam? Adakah ini 90 darjah? Oh. Tak. Tak. So di sini AC dengan BD dia tak berserenjam. Dia hanya setakat bersilang sahaja. Boleh So kamu jangan tengok saja persilang terus kata dia ialah berserenjam. Bersilang ialah bersilang. Berserenjam ialah berserenjam. Dia bersilang mungkin berserenjam. Nah, contohnya cikgu boleh kata AD bersilang dengan AB. AD bersilang dengan AB. AD bersilang dengan AB. Tapi pada masa yang sama, AD berserenjam dengan AB. Maksudnya antara persilang yang banyak-banyak itu, kalau dia bentuk 90 darjah, 2 garis itu baru kita kata kita serenjam. Boleh? Okay. 2 garis adalah bersilang, tidak bermaknanya dia mesti berserenjam. Contohnya AC dengan BD, dia bersilang. Tapi sebab tak bentuk 90 darjah, kita tak kata 2 garis ini berserenjam. Okay. Tapi kalau 2 garis itu adalah berserenjam, dia pasti bersilang lah. Sebab berserenjam maksudnya bersilang dengan 90 darjah. So boleh bezakan perkataan bersilang dengan berserenjam. Bersilang lebih umum. Berserenjam ialah khususnya, iaitu waktu dia bersilang dengan 90 darjah.
Sebab kamu perlu faham konsep ini sebab dalam exam kebanyakan soalan yang berkaitan dengan perserenjan dengan selari ialah jenis di mana dia tidak sebut secara direct kepada kamu. So kamu sendiri kena pandai tengok. Okey, ini saya boleh kata dia selari, ini saya boleh kata dia perserenjan. Dan untuk yang tak boleh punya, kamu tercakap dia itu perserenjan, kemudian pakai rumus perserenjan, habis kerja seterusnya. So itu bahayanya. Boleh So ini dua benda kita akan belajar hari ini, iaitu selari dan perserenjan. Okay. So sekarang kita tengok bentuk-bentuk soalan. Okay. Ini bentuk soalan pun kamu akan nampak lebih kurang sama. Okay. So cikgu boleh tanya, okay, soalan pertama ialah cikgu boleh tanya, tentukan sama ada Y sama dengan 2S tambah 1 selari dengan garis dengan garis 2X tambah Y sama dengan 6. Adakah mereka selari? Kalau main congak aja, adakah mereka selari? Tak. Tak. Okay. Tapi kalau dalam matematik kita tidak boleh bagi jawapan macam ini saja. Kita mesti beritahu alasannya lah, berikan alasan atau kadang dia kata berikan justifikasi. Maksudnya sama lah. Okay. Kita bagi alasan kenapa kita kata tak boleh. So nak kata dia selari tak selari, kita kena pastikanlah adakah dia memenuhi sifat inilah. Okay. So apa yang perlu kamu buat? Okay, kamu ambil persamaan pertama. Y sama dengan 2X tambah 1. So di sini berapakah kecerunan dia? Boleh terus nampak? Okay, ini sebab bentuk kecerunan sudah. So kita cepat dapatlah ini kecerunan dia 2. So kita anggap ini ialah kecerunan yang pertama. Okay, sekarang kita buat yang kedua. 2X tambah Y sama dengan 6. Boleh terus katakan kecerunan dia? Negatif 2. Negatif 2 di mana sebenarnya kamu sudah ubah kepada bentuk kecerunan dulu kan? 6 tolak 2X. So kamu nampak kecerunan kamu ialah negatif 2. Okay? So bila kecerunan kamu tak sama, so kita tahu dia tak selari lah. So cara kamu tulis M1 tidak sama dengan M2. Okay? So baru kamu cakap kesimpulan tidak selari lah. Okay? Kalau soalan tidak ada ayat ini berikan alasan dan justifikasi, maka kamu buat kerja ini tulis saja tidak selari. Kalau dia suruh berikan alasan, kamu sebutlah. Daripada kamu tulis macam ini saja, kamu tulislah ayat dia. Oleh kerana kecerunan Y sama dengan 2S tambah 1 tidak sama dengan 2S tambah Y sama dengan garis dia. Oleh kerana kecerunan garis Y sama dengan 2S tambah 1 tidak sama dengan garis 2S tambah Y sama dengan 6, maka dua garis ini tidak selari. Okay. Boleh Dia lebih kurang macam kamu buat soalan janjan lah, cari T pertama, T kedua. Bila tak sama, buat kesimpulan, oh dia bukan JA. Sebab T dia tak berbeza. Lebih kurang itu semua. Boleh Okey, soalan yang sama juga cikgu boleh tanya. Daripada cikgu tanya selari, cikgu boleh tanya cikgu boleh tanya daripada cikgu tanya selari ini cikgu tanya selari ini, cikgu ubah kepada perkataan perserenjang. Okay. Tentukan sama ada Y sama dengan 2S tambah 1 perserenjang dengan garis 2S tambah Y sama dengan 6. Okay. Berikan alasan dan justifikasi. So, perserenjang tak? Kamu rasa perserenjang tak?
Tak. Okey, tapi cara tulis macam tadilah, kamu carilah apakah kecerunan garis pertama, apakah kecerunan garis kedua, tapi lepas itu kamu kena buatlah M1 sebab kita nak pakai ini, pakai sifat ini. Okey, so kita akan buat M1 kali M2, kita pun taruh 2 dia, 2 darab negatif 2. Kita dapat negatif 4. Negatif 4 tidak sama dengan negatif 1. Maka baru kita buat kesimpulan tidak berserenjang. Okay. Kalau soalan tidak tanya kita apakah alasan dia, kamu boleh berhenti di sinilah, payah terangkan. Tapi kalau soalan tanya apakah alasan dia, berikan justifikasi kamu, kamu boleh tulislah oleh kerana hasil darat kecerunan 2 garis ini tidak membentuk tidak bernilai, bukan berbentuk. 2 garis ini tidak bernilai negatif 1. Maka 2 garis ini tidak berserenjang. Ruangan tak cukup macam ni. Okey. Boleh faham? So bila soalan uji kita benda ini selari ke tak berserenjang ke, kita perlu semak ialah kecerunan dia lah. Kecerunan sama selari. Kecerunan hasil darat kecerunan negatif 1 kita kata berserenjang. Kalau tidak kita kata tidak selari, tidak berserenjang. Boleh kan? Okey kan? Okey, cikgu ubah sikit soalan. Mana mouse saya? Kalau cikgu bagi X tolak 2Y sama dengan 6. Kali ini cukup soalan yang lebih kurang sama, tapi cikgu bukan kata tentukan. Cikgu kata tunjukkan. Ingat lagi, cikgu pernah beritahu kamu apa bezanya tunjukkan dengan tentukan. Apa bezanya? Tunjukkan kena bagi jalan kira. Tak, dua-dua kita kena tunjuk cara kira. Macam tadi cikgu nak tunjukkan cara kira. Apa bezanya kalau cikgu kata tentukan dengan cikgu kata tunjukkan? Cara kira memang kita kena tunjukkan. Itu tak ada bezanya. Dia punya tu mesti akan, jawapan dia mesti akan selari. Ya. Kalau soalan tentukan, kamu ada hak kata yes, no. Macam tadi, bila tak sama kita kata tak selari. Cara tak jadi negatif 1 kita kata tak berserenjang. Tapi kalau soalan kata tunjukkan, kita akan pasti yang kita buat itu nanti, kalau sekarang contohnya soalan ni, tunjukkan dia selari. Cikgu mesti pastikan nombor yang cikgu tapak untuk ini dan ini mesti sama. Kalau tak sama, mesti ada tempat saya salah buat. Sebab kalau tak sama, awak tak boleh tunjukkan. Itu bezanya. Tentukan jawapan mungkin yes, mungkin no. Kalau tunjukkan kita sudah sangat pasti nanti jawapan ini, tak payah cakap lah, jawapan ini mesti selari. Mesti selari, di mana kecerunan dia mesti sama. Sudah pasti punya. Mesti sama. Mesti sama. So kita buat So contohnya garis pertama, garis cukup padan yang tak pakai punya dulu Sekejap ya. So tentukan sama ada garis ini selari dengan tunjukkan tak ada sama ada sudahlah Kalau tunjukkan mesti tunjukkan garis ini.
Sorry. Wonder tadi. Kalau tunjukkan tak ada sama ada sebab awak tak ada pilihan. Tunjukkan bahawa garis Y sama dengan 2S tolak 1 ini adalah sama selari dengan garis berikut. Okay. So kita akan buat macam sebelum inilah. Kita tak kena tunjukkan cara kira dia. So mula-mula kita ambil persamaan yang pertama. So kita cari keturunan. Oleh kerana cikgu tadi tak ubah, so masih samalah. Tadi cikgu ubah yang kedua. So kedua tu kita buat balik. Apa ni? Kejap. Okey, sudah. So yang kedua ni kita kena buat balik lah. Sebab cikgu sudah ubah persamaan. So Y tolak 2X sama dengan 6. So kalau kita nak baca keturunan, kita kena ubah kepada bentuk keturunan dulu. Y sama dengan 6 tambah 2X. So apakah keturunan garis kedua ini? 2. Macam cikgu katalah, kita kena dapat 2 ini sama. So kita akan kata M1 sama dengan M2 sama dengan 2. So ditunjukkanlah. Ditunjukkan. Tukar ayat ajalah. Sebab soalan bukan tentukan kan. So kita pun kata ditunjukkanlah. Kalau dia suruh berikan alasan, oleh kerana keturunan garis Y sama dengan 2S tambah 1 sama dengan garis, ubah nama. Nama ialah apa? Y tolak 2S sama dengan 6. Maka dua garis ini selari. Boleh? Ayat-ayat bawah itu lebih kurang lah. Kamu punya BL lagi bagus daripada cikgu. Ataupun kamu malas, dia akan boleh kata ini adalah kerana keturunan mereka sama. Pun boleh. Tapi cara kira mesti tunjukkan. Okay? Dan bila bagi alasan, kamu kena beritahu orang macam mana tengok keturunan tu. Contohnya, ini kamu kata beritahu orang tengok keturunan dia adalah sama. Itu sebabnya awak buat kesimpulan ini. Okay? Boleh ya? So sama jugalah kalau soalan saya tanya, tunjukkan bahawa garis ini, okay, berserenjan. Terus sikit. Okay. Tunjukkan bahawa garis lurus ini berserenjan dengan garis. Okey, cikgu nak tukar garis sebab garis ini dia tak berselari. Okey, katakan cikgu ubah ini ya, cikgu padam ini, cikgu ubah kepada X tolak 2Y, S tambah 2Y sama dengan 6. Cikgu ubah sikit aja. Okey. S tambah 2Y sama dengan 6. So, cara kita buat, mula-mula cari keturunan pertama, cikgu tak ubah persamaan, so masih sama. Okay, kedua kita kena buat balik lah. Okay, kedua kita buat balik lah, sebab cikgu tak tukar persamaan. Okay. So kita pun buat je lah. S tambah 2Y sama dengan 6. So macam nak cari keturunan dia? Kamu ada persamaan, macam mana cari keturunan dia? Pindahkan. Okay, pindahkan apa dulu? S. So 2Y sama dengan 6 tolak X. Okay, sudah boleh buat bandingan lah. Boleh baca keturunan lah. Belum. Belum, okay. Dia mesti Y sama dengan baru boleh baca. So kita macam nak pindahkan 2? Bahagi. Okay, terpulang kepada kamu, kamu boleh tulis 6 tolak S per 2. Tapi cikgu lebih galakkan kamu memandangkan nanti kena asingkan juga. Sekali buat ajalah 6 bagi 2, 3. So tolak S bagi 2. Tak payah cantumkan dia. Bagi 1 demi 1. Supaya senang sikit. So apakah keturunan kamu?
negatif 1/2. Negatif 1/2. Sebab ini negatif S/2 kita boleh tulis dalam keadaan negatif setengah X. So itu sebabnya kita boleh kata kecerunan dia ialah negatif 1/2. So untuk buktikan dia berserenjang, maka kita bukan buktikan dia sama lah. Kita kena buktikan darab dia ialah negatif 1. So kamu kena buat M1, M2. Okay, cikgu, kalau kamu tengok di sini ya, cikgu tak terus tulis sama dengan negatif 1 tau. Sebab saya tak tahu nilai dia berapa lagi. Saya nak buktikan dia sama dengan negatif 1. So cikgu akan buat sama dengan di bawah. M1 ialah 2, M2 ialah negatif setengah. So adakah saya dapat negatif 1? Dapat. So ditunjukkan. Okay. Kalau soalan kata apakah alasannya, maka awak katalah oleh kerana, ayat ni kena tukar lah ya. Kalau malas nak tulis, malas mula daripada oleh kerana, kamu sebenarnya boleh, tak apa, kamu tulis saja ini kenapa ni? Ini adalah kerana pun boleh, tak kisah. Ini adalah kerana hasil darat kecerunan bagi dua garis ini bernilai negatif 1. Boleh? So bila soalan kata berikan alasan, kamu tulislah ayat dia itu saja. Kalau soalan tak kata berikan alasan, setakat tunjuk cara kira, lepas tu buat kesimpulan. Lepas tu tak payah terangkan dalam ayat. Kira tetap kena tunjukkan. Kamu tak boleh main congak aja. Cikgu, itu tak berserenjang. Cikgu, itu tak selari. Kalau kamu main congak saja, walaupun kesimpulan kamu adalah betul. Contohnya soalan ini, kamu tak buat kerja ini. Okay? Kerja ini semua tak buat. Kamu tak buat. Ini pun tak buat. Okay? Kamu terus kata aja. Hasil darat kecerunan dua garis ini bernilai negatif 1. Tulis ayat ini aja. Cikgu tak akan bagi markah. Sebab kamu tidak tunjukkan hasil kecerunan pertama ialah berapa, kedua ialah berapa. Macam mana you tahu hasil darat dia negatif 1? Saya tak nampak pun. Okay. So cara kira tak kisah soalan tentukan ke, soalan tunjukkan ke, semua kena buat. Sebab maths tambahan tidak bagi markah kepada awak teka betul. Boleh? So, selain daripada gunakan perkataan tunjukkan, kadang-kadang dia akan pakai perkataan buktikanlah sama masuklah ya. Boleh? So, cikgu sudah ajar macam mana kalau soalan kata tentukan. Soalan kata tunjukkan. Tunjuk dia selari, tunjuk dia berserenjang, semua main kecerunan ya. Okay, sekarang kita tengok soalan jenis ketiga. Soalan jenis ketiga pula, dia bagi dua garis. Okey, contohnya cikgu bagi. Okey, garis lurus alamat. Garis lurus 2S tambah 3Y sama dengan 4. Dan garis lurus katakan 3x. Apa dia? Okey, 3x tambah ky sama dengan 6. Diberi bahawa dua garis ini adalah selari dari nilai K. Okay, ini bentuk soalan dia. Okay. Kali ini bukan suruh kamu tunjukkan pun, bukan suruh kamu tentukan. Dia cakap dua garis ini adalah selari. Lepas tu dia suruh kamu cari nilai K. So macam mana? Siapa cakap di tepi tu? Okay, macam nak buat? Ni macam nak buat? Berangan?
Hello. Banding. Macam mana? Buat perbandingan. Oh, cari kecerunan. Okey, cari kecerunan. Okay. So kita akan buat kerja yang sama juga. Kita cari kecerunan untuk kedua-dua garis ini. 2S tambah 3Y sama dengan 4. So, ubah kepada bentuk kecerunan. Pindahkan 2X. Pindahkan 2X. So, 3Y sama dengan 4 tolak 2X. Lepas tu? Pindahkan 3. Okay. Pindahkan 3 dengan cara? Bahagi. Macam cikgu cakap, lebih senang kita buat one by one. Tak payah sekaligus. Sorry. So, kita buat 4 bagi 3. Tak dapat diringkaskan, biarkanlah. 2 bagi 3 boleh? Ringkas? Tak boleh. Macam inilah. So, di sini kita dapati kecerunan garis pertama ialah negatif, jangan lupa negatif 2/3. Lepas tu kita buat pula untuk garis kedua. Ulang proses yang sama. Okay. So, sama macam tadi ya, cikgu ulang proses dia. 6 tolak 3X. Y sama dengan 6 bagi K tolak 3 bagi KX. So, di sini apakah kecerunan kamu? Negatif 3/K. Negatif 3/K. So, lepas itu soalan kata dia ialah selari. So, walaupun kita tengok cikgu dua ni mana selari kan? Satu 3 letak di bawah, satu 3 letak di atas. Nampak jauh beza. Tapi soalan ini kata dia selari. So, kamu jangan argue dengan dia. Terima sajalah M1 ini sama dengan M2. Sebab soalan kata dia selari. So, kita akan gabungkan M1 sama dengan M2. Okay. So, kita masukkan aja lah negatif 2/3 sama dengan negatif 3/K. Okay, macam nak selesaikan ini? Siapa yang tak boleh buat algebra punya, boleh tekan calculator, shift calculate. Okay, siapa yang buat menu punya? Macam mana? Darab silang. Okay, darab silang. Okay, negatif ini siapa punya? 2 ke 3 punya? 3. Okay, sebenarnya sesuka hati kamu kalau kamu kata cikgu, saya nak bagi kepada 3, bagilah kepada 3. Tapi salah seorang aja. Okay, negatif belakang ini? 3. 3 juga, okay. Okay. Kamu jangan kata tanya saya pun, cikgu, kenapa satu bagi bawah, satu bagi atas? Tak kisah punya. Janji letak di salah satu. Kalau sudah letak atas, jangan letak bawah. Kalau sudah letak bawah, jangan letak atas ya. Okay, so kita darab silang 2 kali K, 2K. Negatif 3 kali negatif 3? 9. So kita dapatlah jawapan 9/2. Siapa yang tekan kalkulator punya dapat tak 9/2 ataupun 4/1/2 ataupun 4.5? Tak kisahlah mana-mana satu. Dapat tak? Ada orang tekan kalkulator tak dapat? Okey ya. Okey, cikgu sambung lagi ya. Ada apa nak tanya? Ya. Okey. Soalan yang sama sekali lagi, cikgu ubah perkataan saja daripada selari, cikgu kata berserenjang. So, adakah saya masih perlu cari kecerunan untuk kedua-dua garis ini? Sama je lah kerja saya kan? Apa bezanya kalau soalan tanya berserenjang? Ya, okey. Sekarang saya bukan buat kerja ini. Kerja ini ialah untuk selari punya. So, cikgu tak buat ini. Cikgu buat berserenjang punya. So, cikgu akan buat M1, M2 dan kali ini cikgu tahu dia sama dengan negatif 1 sebab soalan kata dia ialah berserenjang. Kalau contoh sebelum ini, mana cikgu letak? Okey. Kalau contoh sebelum ini, mana pergi? Okey. Kalau contoh sebelum ini,
Cikgu akan tulis M1 kali M2 tapi cikgu tak boleh kata dia sama dengan negatif 1 sebab saya tak tahu lagi. Saya tak tahu adakah dia sama dengan negatif 1. So saya kena darat nombor itu pergi tengok. Oh boleh keluar negatif 1. Oh dia lah berserenjang. Oh dia tak keluar negatif 1. Dia bukan berserenjang. Okay. Itu soalan tentukan dan soalan tunjukkan. Tapi kalau soalan ini dia bukan suruh awak tentukan tunjukkan. Dia beritahu, okey ini adalah perserenjang. So awak setuju ke tak setuju, awak kena tahu M1 dan M2 awak adalah negatif. Hasil darat mereka adalah negatif 1. So kita akan buat aje lah. Okay. Negatif 2/3 darat dengan negatif 3/K sama dengan negatif 1. Okay, selepas awak masuk ke dalam rumus, sekali lagi, siapa yang tak pandai buat algebra boleh pakai calculator, sheet calculate dia. Cuba tekan ya, jangan tunggu jawapan daripada kawan. Okay, siapa yang buat menu ikut cikgu siapa yang tak boleh buat menu ini, cikgu memang harap kamu pakai calculator tekan saja. Daripada kamu ikut menu kawan cakap lepas tu awak tak erti buat, lepas tu tak nak buat. Okay? Sebab dalam exam peruntukan markah memang macam ni. Tahu dia sama, tahu jawapan. Tahu dia perserenjang, tahu jawapan. Tengah-tengah ini kamu pakai calculator ke, kamu manual buat ke, tidak ada perbezaan markah. Kamu akan dapat markah penuh. Tapi kenapa cikgu akan suruh orang yang boleh buat manual itu buat manual? Sebab kalau awak selalu buat manual, nanti soalan yang jenis tahap tinggi kamu mampu buat. Okey, kamu mampu buat soalan yang tahap tinggi. Okey. Boleh ya? Okey. So buat manual macam mana ni? Darat silang ke? Oh. Okey. Dalam kelas 4 sains 1 cikgu pernah beritahu kalau kamu darat silang apa sifat mesti ada? Tengah-tengah dia mesti sama dengan. Okey, lepas itu tidak ada, cikgu biasanya kata tidak ada orang menangis di tepi. Maksudnya bila kamu darat, apa yang di atas ini darat dengan apa yang di bawah ini, apa yang di bawah ini darat dengan apa yang di atas ini. Tidak ada orang menangis sebab dia ditinggalkan oleh kawan dia. Okey, so tengok balik soalan ini. Bolehkah saya buat darat silang macam ini? Boleh ke? Tak boleh. Sebab dalam itu tak ada sama dengan. Boleh faham? Okey. Katakan saya tak buat di sini. Saya buat di sini pula. Angka ini per 1. Ini boleh tak? Sekarang cikgu punya darat silang tengah-tengah sudah sama dengan. Boleh tak? Tak. Kenapa tak boleh pula? Tak ada orang menangis. Ada orang menangis di sini. Dia menangis sedih dia di sini. Sebab bila mereka atas darat bawah, bawah darat atas, dia nak ikut siapa? Boleh So soalan ini ialah soalan yang tidak boleh lakukan darat silang. Okay, sentiasa ingat nak buat darat silang, dua sifat kamu kena tengok. Darat silang tengah-tengah mesti sama dengan. Tepi tak boleh ada orang menangis. Maksudnya bila kamu buat darat silang, dia tak tahu nak ikut siapa. Sebab dia tak didaratkan. Okay? So kalau dia memenuhi sifat itu, barulah kamu boleh buat darat silang. Okay, kita balik ke sini. So tak boleh buat. Okay, tak boleh buat darat silang. So macam mana kita nak buat? Darat. Sorry? Darat. Okay, darat. Macam mana darat? Siapa darat dengan siapa? Negatif 2 darat dengan negatif 3. 3 darat dengan K. Okay, ya Atas darat dengan atas, bawah darat dengan bawah. So negatif 2 darat negatif 3. Berapa? 6. 3 kali K, 3K. So, kejap okay. So sekali lagi ingat negatif ini awak buat keputusan dulu. Dia nak letak atas ke dia nak letak bawah? Jangan dua-dua tak pedulikan dia ataupun dua-dua kamu abaikan. Boleh Okay, sama dengan negatif 1. Sekarang bolehlah saya buat darat silang? Boleh.
Kali ini saya boleh buat darat silang sudah. Sebab bila saya buat darat silang, tengah-tengah ialah sama dengan tak ada orang menangis di tepi. Bolehlah saya buat darat silang. So apa yang saya dapat? 3K kali negatif 1. Negatif 3K. Negatif 3K. Ini maksudnya 1/1 lah. So 6 kali 1? 6. 6. So K sama dengan 6. Tanpa tolak darab bahagi? Bahagi. Bahagi berapa? Negatif 3. Negatif 3. So jawapan kita negatif 2. Siapa tadi yang tekan kalkulator itu boleh dapat negatif 2? Dapat. Dapat So kamu tengok, kawan kamu buat banyak dapat negatif 2. Saya tekan kalkulator tu sudah lama saya duduk situ lah. Siap minum kopi satu cawang sudah. Tapi maka kita sama. Sebab peruntukan markah di atas sini dan di bawah sini. Tengah-tengah tak ada markah. Tapi macam cikgu katalah, kalau kamu mampu buat algebra, kamu cuba. Sebab selalu praktis buat algebra menolong kamu nanti bila nak jawab soalan tahap tinggi. Tapi kalau kamu kata, cikgu saya tak boleh buat menu ini, saya tak dapat selesaikan. Cikgu saya tak nak buat. Maka baik kita perlu buat soalan tahap rendah, dapat markah penuh. Tahap tinggi mungkin buat separuh jalan tak sampai habis. Lebih baik daripada kita berhenti terus. Boleh ya? So ada apa nak tanya? So cikgu sudah ajar soalan tentukan, tunjukkan dengan soalan kalau dia pagi. Dia kata ini adalah selari, ini adalah peserenjam. Ada apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. So kita tengok latihan hari ini ya. Pada muka surat 7 kamu Kamu dah tengok saya punya. Kita nak cakap lagi. Tak apalah, kita tengok latihan dulu. Okay, so latihan hari ini ialah latihan 7.2 pada muka surat 7. So soalan pertama ialah tentukan ya. So ingat, kalau tentukan kamu ada hak kata yes or no. Okay, soalan 2 buktikan. So kamu mesti cari kecerunan, darab mesti keluar negatif 1. Tak keluar negatif 1 ada benda salah. Soalan 3 dan 4 ialah tadi punyalah. Cikgu kata dia selaki. Cikgu tanya apakah P. Cikgu kata dia serenjang. Apakah dia punya K. Okay, soalan 5. Cikgu kata cari kecerunan ini kalau dia selari. Sama je lah maksudnya. Tanya kecerunan aja. Lagi senang. Boleh so 1 sampai 5 ada masalah? Tak ada. Kalau cikgu sambung, kamu boleh tahan ke? Kan nak cikgu berhenti sini. Sebab kita ada lagi 2 poin cikgu kena terangkan. Boleh sambung? Ada 10 minit lagi. Boleh. Boleh ya? Cikgu sambung. Okey, dalam tajuk subtopik ini ya, garis lurus selari dan peserenjan, ada satu perkataan kamu kena tahu. Iaitu pembahagi 2 sama serenjan. Okey? Pembahagi 2 sama serenjan, okey, maksudnya ialah satu garis yang melalui titik tengah temperan garis itu tanpa serenjan dengan temperan garis itu. Maksudnya macam ini. Okey, katakan cikgu ada satu temperan garis AB. Okey, soalan kata, okey, soalan biasanya akan suruh kamu bentukkan persamaan lah. Tapi sekarang cikgu setakat lukis saja. Okey, lakar. Bukan lukis. Buat lukis kena buat betul-betul. Lakarkan garis pembahagi 2 sama serenjang. So mana garis dia? Garis itu dia melalui titik tengah dan berserenjan dengan temperan garis. So apa yang perlu kamu buat? Mula-mula kamu cari dululah tengah-tengah di mana. Lebih kurang lah cikgu buat. Okay, katakan. Okay, go. Kita cari dulu tengah-tengah. Okay, ini tengah-tengah. Lepas tu dia berserenjang. Garis inilah nama dia. Garis pembahagi 2 sama serenjang. Boleh faham? Faham. Maksud dia aja. Dan biasanya soalan jenis ini soalan jenis ini dia akan tanya macam ini. Bentukkan. Cukup tak lah tulisan cikgu kodoh sangat. Okey. Dia cakap macam ni. Tulis pula. Okay. Tentukan
persamaan garis pembahagi dua sama serenjan dengan garis AB di mana A ialah 2, 4 dan B ialah 5, 10 contohlah kita bagi. Okay. So, biasanya soalan dia mungkin tanya macam inilah. So dia nak awak bentukkan persamaan garis ini. Okay. Kamu ada garis AB, kamu ada garis AB. AB ini 2, 4, 5, 10. Sekarang dia nak tahu apakah garis ini, di mana dia melalui titik tengah, lepas tu dia berserenjang. So untuk garis biru ini, apakah maklumat kamu tahu? Apa yang kamu Koordinat tahu? titik AB. Kita tahu koordinat ini sebab dia melalui titik tengah. So koordinat titik ini ialah titik tengah. So kita gunakan rumus titik tengah yang kita belajar sebelum ini. Cikgu tulis di tepi. Untuk siapa tak ingat. Okay, so kita carilah. So kerja pertama kita cari dulu apakah titik tengah kita. Okay, masukkan nilai. 2 tambah 5. 2 tambah 5 bagi 2. 2. Satu lagi. Sorry, 4 tambah 10. Okay. 4 tambah 10 bagi 2. Okay, kira. 5. Semua orang kira. So kamu dapat 7 per 2. bagi saya pecahan. 7 per 2. 7 per 2 7. 7. Okay. So apa yang kamu tahu tentang garis biru ni? Pertama, dia melalui titik 7 per 2, 7. Apa lagi kamu tahu tentang garis ini? Kamu sudah terangkan dua sama, iaitu titik tengah. Kamu perlu terangkan serenjan. Oh, dia 90 darjah. Dia ada 90 darjah. So dalam tajuk ini bila dia cakap berserenjang 90 darjah, apa yang kamu tahu? Darat 2 kecerunan sama dengan -1. Hasil darat kecerunan dia -1. So kita akan buat kerja lah. Kita akan cuba cari. So mula-mula kita cari kecerunan. Okey, nak cari kecerunan untuk garis AB ni macam mana? Kita tak ada persamaan dia. So tengok balik nota. Nak cari kecerunan ada banyak kaedah. Untuk kali ini kaedah mana sesuai? Cuba tengok nota kamu pada muka surat 2. Kaedah mana yang sesuai? Atau sorry, apa dia? Ada 2 titik. So kita gunakan rumus. Ya, okey. So kita sepatutnya gunakan rumus Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Okay. So kita cari kecerunan garis AB. So dia ialah Y2 10. Okay, so kalau ini Y2 maksudnya awak angkat ini titik 2, ini titik pertama lah ya. So 10 tolak 4. 4. X2 5 okey, 5 tolak 2. 2 X okey, jawapan 6 2. okey, dapat jawapan 2. Okey, kalau siapa nak buat 6 per 3 sama dengan 2 tak apa. So kita dapatlah adakah itu kecerunan pembahagi 2 sama berserenjan? Tak. Tak, kamu jangan lupa sifat berserenjan bukan maksudnya kecerunan dia sama. Sifat berserenjan maksudnya hasil ketarak kecerunan dia -1. So kita kena sambung buat lagi lah.
Ini kelemahan pakai komputer lah. Dia akan lari. Kalau pakai whiteboard tak lari ke mana Cikgu saja lari. Mana cursor saya? Cursor saya mana pergi? Sekejap. Okay. So, sekarang kamu ada titik tengah, kamu ada kecerunan dia. So, kalau kamu nak bentuk, kita perlu ada kecerunan, sebab kita nak cari perserenjan. So, kalau perserenjan kita tahu M1, M2 sama dengan negatif 1. So, kita tahu M1 kita ialah 2. So, apakah kecerunan garis kedua itu? Betul Negatif 1/2. Negatif 1/2. Boleh double check? Betul ke? Daratkan. Okay, double check. Awak daratkan ini dengan ini, dia keluar negatif 1. Double check kalau tak keluar negatif 1, maksudnya ada salah buat lah. Okay. So sekarang kita tapaklah dia lalu titik tengah. Lepas tu kecerunan dia ialah negatif 1/2. Okay, so kita nak bentukkan persamaan garis. Okay, kamu nak pakai kaedah khusus ke nak pakai kaedah umum? Yang kaedah khusus maksudnya awak kena carilah. Kalau saya ada kecerunan, saya ada satu titik. Rumus mana, kaedah mana sesuai. Kalau kaedah umum maksudnya langkah pertama cari kecerunan, langkah kedua cari pindasan Y, langkah ketiga tulis dalam persamaan. Mana satu kamu nak, cikgu ikut kamu. Nak pakai rumus khas ke nak pakai kaedah umum? Maksud saya ini, lupalah kamu ni. Ini. Sekejap, jalan-jalan cepat sikit. Maksud saya ini. Kamu nak pakai kaedah umum ini ke? Ataupun nak pakai kaedah khusus? Kalau kaedah khusus tadi kita ada kecerunan dan satu titik. Maksudnya ini. Maksudnya ini. Nak pakai warna hijau punya ke nak pakai warna ungu punya? Ungu. Ungu Okey, cikgu sambung Hijau lepek senang tapi masalahnya kena hafal rumus. Ungu kita tiap kali kerja sama, tak payah pening. Tapi langkah dia panjang sikit. Mana soalan saya? Okey, sini. So kita pakai kaedah umum So langkah pertama, cari kecerunan. Mana? Cari kecerunan. 1/2. Tak payah buat, sudah buat. Sudah buat. Langkah kedua, cari pindasan Y. Tengok balik nota. Kalau sekarang saya ada kecerunan, saya ada titik. Macam mana saya cari pindasan Y? Masukkan dalam persamaan. Masuk ke dalam persamaan Y sama dengan MS tambah C. Y kamu? Y kamu? 7. 7. M kamu? Negatif 1/2. X kamu? 7/2. 7/2 tambah C. So sekali lagi, kamu boleh terus tekan shift calculate untuk dapat jawapan Okey, siapa yang nak buat menu ini? Okey, jom. Nak buat macam mana? Darab. Okey, darab. Apa darab dengan apa? Negatif 1/2 1/2. Darab dengan 7/2. Okey, darab tak apa-apa? Negatif 7/4. Tambah C. Sekali lagi siapa kalau tak biasa tulis 7 sama dengan, kamu boleh tulis di belakang. So C sama dengan 7 tanpa tolak darab pagi. Tolak. Tambah. Tambah 7/4. So dapat jawapan. Bagi saya pecahan. 7/2. Kira semula 7 tambah 7/4. Berapa
Siapa suruh tu? 35/4. Okay, 35/4 boleh? Ada orang tekan tak jadi tak? Sebab dia tekan dari atas pun jadilah. Okay ke? Okey, okey. Okay. Okay. So langkah 2 sudah ada. Kita sudah ada pindasan Y. So langkah 3 tulis balik aje lah. Y sama dengan negatif setengah X tambah 35/4. Kamu boleh bagi saya jawapan macam ini, tak payah ringkaskan, tak payah hilangkan per 2/4 pun tak apa Boleh bagi jawapan macam ini. Okay. So ini biasanya kalau soalan tanya persamaan garis pembagi 2 sama serenjang lah. Okay. So mula-mula kamu kena cari titik tengah. Lepas tu kamu cari perserenjan. Okay, iaitu kamu cari maklumat berkaitan dengan kecerunan. Lepas tu baru boleh cari ke persamaan. Okay. Okay, mungkin cikgu berhenti di sini sebab saya rasa segaris pun ada banyak benda cikgu kena terangkan. Okay, so latihan untuk pembahagi 2 sama serenjan. Cikgu tak uji kamu pula. Cikgu tak uji kamu, tak apalah. So sampai sini, tak apa, nanti cikgu uji dalam Google Quiz. So latihan buat soalan 1 sampai 5 konsep segaris cikgu ajar kemudian. Okay, so ini kelas untuk hari ini. Cikgu nak tanya satu cikgu baru cikgu perasan dalam jadual sekolah hari Jumaat sebelah pagi pun waktu cikgu sebenarnya. So kamu hari Jumaat nak buat pagi ke nak buat petang sebenarnya?